Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Carol Hafiz Sinus untuk langsung dari Parlimen untuk minggu berikutnya bagi Dewan Rakyat dan juga minggu pertama bagi persidangan Dewan Negara. Kedua-dua dewan ini akan berlangsung secara serentak bermula hari ini jam 10 pagi pada pagi ini, dan saya akan mulakan terlebih dahulu dengan aturan urusan mesyuarat bagi Dewan Rakyat untuk kita mendengar perbahasan apakah yang akan menjadi tumpuan untuk ahli Parlimen membahaskan perkara-perkara. Ahli Parlimen Gombak bertanyakan kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri berkenaan dengan perancangan MITI dalam mengenal pasti dan meneroka industri baharu bagi tujuan TVET supaya meningkatkan peluang pekerjaan dalam industri baharu menggunakan teknologi tinggi ataupun high-tech berteknologi tinggi ini. Bagi ahli Parlimen Paguh, soalan kedua disenaraikan minta Menteri Ekonomi bertanyakan apakah strategi dan juga langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan untuk mempercepat pemulihan ekonomi PMKS ataupun perusahaan mikro, kecil dan sederhana ini, khususnya berkaitan dengan selepas pandemik COVID-19. Baik, ini berkenaan dengan Seksyen 309 Kanun Kesesahan di mana ahli Parlimen Bandar Kuching bertanyakan kepada Perdana Menteri berkenaan dengan perkembangan pengumuman kerajaan untuk meminda Seksyen 309 Kanun Keseksaan untuk decriminalise attempt suicide dengan izin untuk menangani isu peningkatan jumlah cubaan membunuh diri di Malaysia. Dan soalan berikutnya kepada Menteri Pertahanan daripada ahli Parlimen Ketereh berkenaan dengan pemberian pencen hilang upaya yang ketika ini diberikan pada anggota yang hilang upaya dari darjah 20% hingga 100% anggota badan. Baik, untuk aturan urusan mesyuarat di Dewan Negara pula, Profesor Tan Sri Datuk Dr. Haji Muhammad Hanifah bin Haji Abdullah bertanyakan kepada Menteri Sumber Manusia berkenaan dengan PMKS juga, berkenaan dengan apakah langkah-langkah yang diambil untuk kementerian bagi memperkasa PMKS bagi mereka yang tidak mempunyai tahap levy yang mencukupi untuk melaksanakan program latihan mereka yang diuruskan oleh HRD Corp. Diikuti Puan Susan Chermai Ending, Menteri Pendidikan, mentanyakan sejauh manakah tahap pendidikan dan juga keberkesanan dasar dan inisiatif pendidikan negara semasa yang bertujuan untuk membaiki kualiti pendidikan di Malaysia. Dan turut disentuh daripada Tuan Jaziri Alkaf Abdillah Sufian kepada Menteri Luar Negeri berkenaan dengan langkah serta pandangan dasar luar negara tentang pencerobohan yang berlaku di perairan Malaysia, terutama sekali dalam kalangan komuniti negara-negara ASEAN. Baik saudara, Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara akan berseriaran dan juga berbahas secara serentak pada pagi ini. Anda juga boleh tonton kami selain di TV1 dan juga di saluran berita RTMI TV. Anda juga boleh tonton kami secara penstreaman langsung di dua pautan yang kami sediakan kepada anda, dan juga anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda di Apple App Store, di Huawei App Gallery dan juga di Play Store. Jadi anda boleh tonton kami di mana saja anda berada untuk tontonan yang lebih menyeluruh. Dan seperti biasa, kita akan bawakan terlebih dahulu bermula jam 10 hingga jam 11 di Dewan Rakyat dan akan diikuti jam 11 sehingga berikutnya di Dewan Negara untuk kita melihat kepada isu-isu yang kita bincangkan dan juga saya bawakan kepada anda. Dan saya fikir Dewan Rakyat sudah pun bersedia untuk memulakan sesi perbahasan pada pagi ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum kita mulakan tayang-tayang lisan, ingin saya maklumkan seperti yang semua ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, besok Khamis 23 Mac 2023 semua umat Islam di Malaysia dijangka akan mulakan ibadah puasa di bulan Ramadan 1444 Hijriah, insya-Allah tertakluk kepada pengumuman dan penyimpan mohor besar Raja-Raja Melayu. Sehubungan itu, bagi membolehkan ahli yang berhormat menunaikan solat tarawih pada malam ini dengan andaian besok bermulanya ibadat puasa, kita tidak akan berhenti rehat dan akan terus bersidang secara terus-menerus. Saya akan jemput Menteri atau Timbalan Menteri untuk membacakan usul Peraturan Mesyuarat 12.1 jam 11.30 nanti. InsyaAllah usul akan dibacakan untuk tujuan ini. Baik, untuk itu saya menjemput Datuk Seri Amiruddin bin Syari,
Gombak. Silakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan untuk Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, soalan pertama. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Datuk Seri Yang Berhormat Gombak. Sejak penubuhan Kerajaan Perpaduan pada November 2022, pembaharuan dan reformasi pendidikan TVET telah diangkat sebagai salah satu agenda penting oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Tambun. Sebuah jawatan kuasa Kabinet berkaitan TVET yang dipengerusi oleh Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Bagan Datuk ditubuhkan untuk memperkasa dan menyelaraskan institusi-institusi TVET yang melibatkan pelbagai kementerian termasuk Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Kementerian Belia dan Sukan dan Kementerian Sumber Manusia. TVET merangkumi pelbagai kementerian, jabatan dan agensi serta 500 institut kemahiran latihan awam dengan pelatih atau pelajar sekitar 250,000 orang. Pendekatan lama di mana kementerian masing-masing bekerja secara silo atau berasingan untuk menguruskan institusi-institusi TVET tidak lagi relevan dan memadai. Adalah dicadangkan untuk syarikat-syarikat GLC atau swasta terpilih mengambil alih pengurusan sebahagian institusi TVET supaya latihan dan pendidikan institusi tersebut memenuhi keperluan industri dan meningkatkan employability pelajar TVET. Semasa membentangkan Belanjawan 2023, Yang Amat Berhormat Tambun mengesyorkan supaya model Penang Skill Development Centre PSDC diguna pakai sebagai teladan. PSDC ditubuhkan dengan usaha sama kerajaan negeri, industri dan pengurusan PSDC. Yang Amat Berhormat Bagan Datuk dengan tepatnya mengenal pasti masalah program TVET yang sedia ada, iaitu gaji tidak setimpal bagi graduan TVET. Beliau mengesyorkan supaya graduan TVET diberikan gaji sekurang-kurangnya RM3,000 sebulan. Struktur gaji pasaran buruh negara kita terlampau rendah kerana kewujudan ramai pekerja warga asing tanpa kemahiran. Apabila majikan terus mengupah pekerja warga asing tanpa kemahiran, maka tiada insentif dan dorongan untuk syarikat-syarikat membayar gaji perpatutan kepada warga negara kita yang berkemahiran. MITI sedar bahawa salah satu maklumat penting apabila negara menerima pelaburan, sama ada FDI ataupun BDI, adalah untuk mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti tinggi dengan gaji yang berpatutan. Oleh itu, MITI sejak kerajaan terdahulu telah merangka dasar pelaburan baharu berasaskan aspirasi pelaburan negara bagi merencanakan agenda pelaburan nasional negara yang holistik sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan aliran masuk pelaburan ke negara. Penerokan industri baru juga tidak terhad kepada sektor-sektor baru muncul saja, namun turut merangkumi transformasi otomasi dan digitalisasi dalam proses industri sedia ada. Transformasi teknologi yang semakin canggih ini memerlukan set kemahiran teknologi dan vokasional yang lebih tinggi dan dapat meningkatkan peluang pekerjaan bagi lepasan TVET dalam industri berteknologi tinggi. Seperti yang dikatakan oleh Menteri MITI Tengku Zafrul, Senator Tengku Zafrul, kita mesti rombak pendekatan strategik untuk menyelaraskan dasar-dasar perdagangan, industri, pelaburan jika mahu mencipta pertumbuhan masa depan serta meletakkan ekonomi kita pada landasan lebih mampan. MITI dan Kerajaan Perpaduan sedar bahawa model ekonomi lapuk dengan ciri-ciri gaji yang rendah, kemahiran yang rendah, teknologi yang rendah, produktiviti yang rendah tidak akan membantu rakyat terutamanya anak muda kita. Anjakan paradigma ekonomi menuju ke arah ekonomi berkemahiran tinggi, teknologi tinggi, produktiviti tinggi, dengan gaji yang berpatutan mesti diusahakan demi masa depan negara dan rakyat. Saya nyebut Gombak, silakan. Terima kasih. Terima kasih Menteri atas jawapan yang diberikan. Sebenarnya soalan saya bertujuan dan mengusur ke arah
isu yang ditimbulkan iaitu berkenaan dengan mismatch ataupun ketidaksepadanan berdasarkan daripada laporan daripada Jabatan Perangkaan Negara pada tahun 2021 terdapat lebih kurang 33.9% mismatch di antara graduan teknikal vokasional dan graduan-graduan dalam negara dengan keperluan tenaga kerja dalam negara kita. Justru soalan saya, MITI sebagai pintu pelaburan masuk dalam negara kita sudah pasti mempunyai gambaran berapa banyak skill set yang diperlukan bagi industri dalam negara kita. Soalannya, adakah maklumat-maklumat itu dikongsikan kepada Jabatan Sumber Manusia ataupun Kementerian Pendidikan ataupun kepada negeri-negeri supaya negeri-negeri dapat bersedia dalam tempoh 1 tahun hingga 2 tahun sebelum setiap investment itu landing dengan izin ataupun bertapak bagi setiap pelaburan-pelaburan yang dimasukkan. Jadi mungkin jawatankuasa yang diketuai Bagan Datuk sebagai platform terbaik untuk landing data-data itu. Jadi perkongsian itu sangat penting supaya mismatching itu dapat kita kurangkan. Baik, terima kasih Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Gombak. Memang betul ada mismatch yang ketara dan apa yang saya sebut tadi ialah sebelum ini kerajaan terdahulu tidak ada satu pendekatan yang secara seragam dan terlalu banyak silo ataupun agensi-agensi yang berusaha dalam keadaan berasingan, maka mismatch ni wujud. Dan ini adalah hasrat kerajaan perpaduan untuk membaiki keadaan dan juga mengurangkan jurang mismatch. Terima kasih. Silakan Ketua Masuk. Tuan Yang Pertua, mengenai Tibet ini, pertamanya saya nak tanya mengenai apakah mekanisme dari segi program dan kita nak masukkan JLC dan swasta terpilih, mekanismenya bagaimana? Seterusnya ialah salah satu daripada masalah sisi Tibet ini yang saya sendiri pengalaman di Kedah ialah setengah Tibet dia tidak ada program yang sesuai untuk kawasan itu ataupun tempat yang ada industri itu. Umpamanya politeknik dan sebagainya, diperlukan di situ ialah electrical, elektronik, mekatronik, mekanikal. Tapi kita ada program lain-lain yang tidak begitu. This is mismatching. Terusnya kapasiti pelajar yang masuk Tibet. Saya bagi contoh yang terbaik ialah EdTech Kulim. Sekarang ini dia hanya dapat terima pelajar 350 orang saja. Kerana hostel tak cukup. Hostel sedang dibuat dan selepas hotel siap, dia boleh naik sampai 600. Tapi sebenarnya kawasan Kulim, Kulim High-Tech Park ni, kita perlu lebih pada 600. Okay. Sedangkan kawasan High-Tech Kulim tu kawasan dia luas. Ya? Ajukan soalan. Jadi dia boleh dipertingkatkan. Adakah kerajaan ada bercadang untuk meningkatkan kapasiti bilangan pelajar mengikut tempat-tempat yang tentu? Yang lagi satu, gaji Tibet minimum 3,000 dah tidak praktikal. Sebab engineer keluar sekarang pun bekerja dapat 2,500 saja. Terima kasih. Soalan berlapis-lapis nampaknya. Silakan. Terima kasih Kubang Pasu. Memang Kubang Pasu berpengalaman sebagai Exco Industri Negeri Kedah. Soalan pertama ialah mekanisme berunding bersama dengan GLC ini sedang diuruskan oleh Jawatankuasa Kabinet dipimpin atau dipengurusi oleh Bagan Datuk. Soalan kedua tentang mismatch, memang mismatch itu tepat, apa yang dicadangkan akan ditimbangkan dan juga akan diterima oleh Jawatankuasa Tibet. Soalan ketiga ialah tentang gaji. Memang keadaan negara kita dalam keadaan yang tidak memuaskan. Median wage ataupun gaji median ialah RM2,250 pada tahun 2021. Dan ini adalah keadaan yang tidak boleh diterima kerana anak muda tidak akan terima gaji yang begitu rendah, dan ini adalah keadaan yang kita mesti hadapi sebagai satu negara. Dan cadangan timbalan Perdana Menteri ini baik dan harus dilaksanakan supaya gaji graduan Tibet lebih tinggi dan akhirnya gaji engineer lebih tinggi. Kalau tidak, engineer-engineer kita akan berhijrah ke negara lain kalau gaji terlalu rendah. Dan ini adalah masalah yang kita perlu selesai sebagai satu negara. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Tuan Dipertua, mengenai kapasiti. Kapasiti pasukan pelajar rendah perlu diperhatikan. Apa cadangan? Jawapan tulis kalau Saya setuju dan cadangan akan diterima oleh atau ditimbangkan oleh jawatankuasa. baik, saya jemput Tan Sri Datuk Haji Mahaidin Haji Muhammad Yassin Paguh. Terima kasih Yang Ketua. Soalan nombor 2. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih Pak Agong. Ada dua bahagian kepada soalan daripada Pak Agong. Pertama ialah mengenai mempercepatkan pemulihan ekonomi negara dan kedua iaitu mengenai usaha-usaha khusus kepada kumpulan rentan dan juga kepada PMKS. Saya ulas yang pertama dahulu. Malaysia telah mencatatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar bagi 2022 sebanyak 8.7%. Yang bermakna bahawa ekonomi kita mempunyai daya tahan dan sudah pun menunjukkan enjin pertumbuhan ke arah pemulihan. Namun bagi tahun 2023 kita sedia maklum bahawa keadaan ekonomi global akan mencabar dan ekonomi negara dijangka berkembang sekitar 4.5%. Walaupun KDNK ini dijangka lebih rendah pada tahun 2023, tetapi pembukaan semula negara China baru-baru ini dijangka akan dapat memberi potensi dan juga ruang supaya kita boleh menangani cabaran-cabaran global ini dengan lebih baik. Pada masa ini untuk mempercepatkan lagi pemulihan malah masuk ke peringkat pertumbuhan yang sewajarnya, seperti yang telah diulangi bahawa kerajaan memberi 3 tumpuan utama. Pertama ialah untuk memperkukuhkan keadaan fiskal kerana kita perlukan ruang fiskal yang baik dalam suasana ekonomi global yang mencabar supaya jika ada gangguan-gangguan yang di luar kawalan kita, kita ada ruang yang lebih baik untuk menanganinya. Kedua ialah untuk menambah hasil pendapatan dan sumber pendapatan baru dan ketiga untuk menstrukturkan ekonomi negara. Dengan secara cepat Tuan Yang Ketua untuk mengenai kumpulan rentan, satu usaha yang kita laksanakan sekarang ialah membuka lebih besar ruang kepada golongan B40 dan juga miskin tegar untuk mereka mendapat satu punca pendapatan yang berkelangsungan. Sebab itu ruang pemantauan 24 bulan diberikan dan kita mengambil pendekatan keseluruhan negara yang melibatkan segala bukan saja agensi tetapi juga sektor swasta dan juga orang ramai supaya ruang ini dibuka. Sasarannya 100,000 keluarga tahun ini dan menjelang 24 bulan insya-Allah mencecah sehingga 150,000. Kepada sedikit saja lagi kepada soal PMKS seperti yang ditanya oleh Pak Agong, ada beberapa strategi khusus dalam sektor-sektor yang penting untuk kita melonjakkan nilai tambahan dalam ekonomi kita. Contohnya ialah yang bersifat peralihan tenaga kepada tenaga boleh baru. Ini bukan sahaja penting untuk membuka peluang baru tetapi dia juga penting untuk keterjaminan bekalan tenaga kita dalam tempoh 10 hingga 15 bulan yang tahun yang akan datang ya. Sebab itu bahawa ini contohnya negara telah menyertai Asia Zero Emission Community dan kita sedang bekerjasama untuk membuka ruang dan mempercepatkan lagi peralihan ini dengan kerjasama rakan antarabangsa kita termasuklah Jepun dan blok-blok yang lain. Dan Kementerian Ekonomi akan melancarkan pelan hala tuju peralihan tenaga untuk menterjemahkan dasar-dasar ini kepada projek-projek dan kegiatan ekonomi yang bersifat peralihan tenaga boleh barui dan ini akan membuka ruang bukan sahaja di peringkat syarikat-syarikat besar tetapi membawa turun ke peringkat PMKS juga. Dan akhir sekali untuk PMKS salah satu daripada
tumpuan kita ialah untuk membina skala. Kerana kita tahu bahawa ekonomi negara kita 95% itu adalah PMKS dan 70% adalah perniagaan mikro. Jadi kalaupun ruang-ruang baru ini dibuka dalam sektor yang baru, tetapi kalau tidak ada skala dan upaya di peringkat PMKS untuk mengambil peluang itu, maka ia akan mengulangi masalah-masalah yang lepas. Jadi salah satu daripada tumpuan kita ialah untuk memastikan kita mempercepatkan penggabungan dan juga kerjasama, baik sesama PMKS di dalam negara kita ataupun melalui apa yang disebut sebagai reverse linkages dengan PMKS ataupun syarikat-syarikat yang mempunyai keupayaan yang sama dari luar negara. Kita sudah pun ada perbincangan dengan institusi-institusi luar negara dan ini akan membuka ruang dan keupayaan yang lebih besar kepada PMKS untuk membina skala dan juga keupayaan untuk mengambil peluang kepada peluang-peluang ekonomi baru yang akan diusahakan kerajaan. Terima kasih. Betul. Silakan Bagus. Terima kasih Yang Tua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Daripada penjelasan Yang Berhormat Menteri tadi, saya rasa walaupun nampak ada langkah-langkah dan strategi yang dah disusun, tapi pastinya dia akan mengambil masa. Persoalan yang berbangkit sekarang ini adalah lepas kita menghadapi masalah pandemik. Ramai yang dah terkesan, kumpulan rentan, miskin bertambah, industri kecil sederhana pun begitu buruk keadaannya. Jadi saya nak tanya, kalau keadaannya sebegitu berterusan dan untuk tahun ini akan menjadi masalah besar lagi, apakah tidak ada langkah segera seperti yang kita pernah buat di zaman Perikatan Nasional, pakej ransangan bersasar? Saya cadangkan itu ialah untuk menumpukan pada sektor-sektor yang mengambil masa untuk dipulihkan, terutama PMKS Bumi Putra, sektor pembinaan, pelancongan, yang ikut maklumat yang saya tahu, dia mengambil masa begitu lama. Kalau tak ada intervensi daripada kerajaan, mungkin dia akan runtuh. Sebab itu kalau kadar yang disebutkan oleh Muhammad tadi, 43% tahun ini sasarannya, bermakna sudah menurun tu. Kesan di bawah tu lebih teruk dari 43%. Kalau kita yang pengalaman yang saya tahulah. Jadi persoalan saya, boleh tak kata Kabinet Malaysia, bukan yang Muhammad Menteri saja, melihat ini secara lebih khusus dan mencadangkan sebagai satu pakej ransangan khusus untuk menangani masalah katalah untuk tempoh 2 tahun saja. Dengan katalah peruntukan 100 ke 200 bilion. Yang mana melibatkan fiskal, itu suntikan kerajaan ataupun non-fiskal. Macam moratorium bank, kerajaan tak keluar 1 sen. EPF, kerajaan tak keluar 1 sen. Tapi saya dah tahu pendirian kerajaan Madani ini sekarang ini kata itu tak boleh dilaksanakan. Jadi kalau itu saja tak ada, sedangkan strategi yang Mat sebut tadi akan mengambil masa lama yang tua. Jadi saya bimbang tahun ini keadaan akan tambah lebih teruk. Mungkin lebih ramai orang akan hilang pekerjaan. Pendapatan tidak ada. B40 sudah jadi B61 dah. Jadi kalau tidak ada ketegasan pihak kerajaan, apa langkah yang nak dibuat segera supaya masalah ini tidak akan berlaku? Terima kasih. Baik, terima kasih Bagus. Sila Menteri. Terima kasih Bagus. Pertamanya berdasarkan kepada unjuran dan prestasi ekonomi sekarang, kita insya-Allah tidak akan menjadi lebih teruk daripada semasa zaman Bagus menjadi Perdana Menteri, insya-Allah. Kerana kalau berdasarkan kepada dengarlah, tengoklah. Bagus tanya, Menteri jawablah. Baik. Dan Menteri jawab bertanya berdasarkan kepada data-data kerajaan yang ada. Kalau lihat kepada saiz keluaran dalam negara kasar kita sekarang yang dipertua, semua sektor telah pulih kecuali satu saja, iaitu pertanian. Jadi kalau Paguh mengatakan bahawa keadaan pada tahun ini akan menjadi lebih teruk daripada sebelum ini, data-data ekonomi yang ada itu tidak menyokong apa yang disebut oleh Paguh. Yang keduanya, walaupun Paguh mengatakan kerajaan boleh memperuntukkan 200-300 bilion, kita juga sedar bahawa kami terpaksa mewarisi satu bebanan hutang yang besar, Paguh. Sebab itu, dalam suasana yang ekonomi sudah pun melepasi endemik dan kita juga
memastikan bahawa kita menangani cabaran-cabaran antarabangsa. Yang terbaik ialah mengimbangi di antara suntikan dan bantuan dengan mengukuhkan keadaan fiskal negara. Kerana Paguh juga tahu contohnya, kerajaan kita sekarang ini berada dalam defisit. Kalau contohnya kerajaan mengambil hutang sehingga 200-300 bilion seperti yang disebut oleh Paguh, kita mengambil hutang dalam suasana kadar faedah antarabangsa lebih tinggi. Ini akan terus mewariskan beban hutang negara kepada kerajaan dan generasi akan datang seperti mana kami mewarisi, sehingga 40 bilion lebih setiap tahun adalah semata-mata untuk membayar hutang-hutang yang telah pun diambil sebahagiannya semasa Paguh menjadi Perdana Menteri. Sebab itu ada cara yang kita boleh menjaga kebajikan kumpulan rentan seperti yang saya sebut tadi. Ada cara kita boleh memulihkan ekonomi PMKS tanpa kita mengambil tindakan berhutang dan menambah beban seperti yang diamalkan oleh Perikatan Nasional sebelum ini. Terima kasih. Baik. Speaker. Silakan. Tuan Brau. Ya. Ya. Terima kasih. Tuan Brau. Tuan Diputus. Speaker. Soalan saya tambahan adalah lebih relevan kepada PMKS. Seperti yang dimaklumkan oleh Menteri, hampir 95% atau lebih 1 juta perniagaan di Malaysia adalah golongan PMKS dan mereka menyumbang hampir sebenarnya 38% KDNK kepada negara. Salah satu cabaran bagi sektor PKS ni adalah dalam pertolongan dari segi digital dan juga otomasi. Berdasarkan kepada Digital Adoption Index, Malaysia mendapat 69 markah. Not bad, tapi masih di belakang Singapura 87 dan Korea Selatan 86. Maka soalan saya kepada Menteri adalah, bagaimana kementerian kita ni boleh tolong PKS ni dalam segi otomasi dan juga dari segi digital tanpa mengganggu fiskal polisi kerajaan. Terima kasih, Menteri. Terima kasih, Tuan Brau. Memang benar, cabaran utama kita ialah apabila 95% daripada perusahaan kita adalah bersifat kecil dan mikro. Apabila mereka bersifat kecil dan mikro, maka tumpuan mereka setiap hari ialah bukan soal untuk menaik taraf perniagaan tetapi lebih kepada cabaran untuk kekal berniaga setiap hari. Sebab itu soal pendigitalan ini ia mestilah difokuskan kepada produk-produk dan solusi-solusi digital yang sebenarnya secara terus menambah pendapatan mereka, bukan kepada tumpuan otomasi ataupun aplikasi digital yang kebanyakannya lebih sesuai kepada perusahaan-perusahaan besar dan sederhana. Jadi antara perkara yang akan dilancarkan dalam tempoh beberapa minggu oleh Kementerian Ekonomi daripada sekarang ialah memastikan pemahaman dan juga keserasian di antara inovasi dan solusi digital dengan keperluan harian perusahaan-perusahaan ini kena supaya kita dapat memastikan bahawa dengan izin adoption itu adalah lebih meluas di kalangan perusahaan kecil dan juga mikro. Terima kasih. Saya nak buka izin lagi Pak Besar. tambahan. Terima kasih. Pak Besar, silakan. Okey. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker, Yang Berhormat Menteri. Saya meneliti ucapan dan jawapan Yang Berhormat Menteri. Saya cuba sangat nak ikut naratif Yang Berhormat Menteri yang menyatakan supaya kita jangan berhutang, ia akan mewarisi hutang kepada generasi yang akan datang. Yang Berhormat Menteri sedar tak sedar, ASEAN Development Bank telah menyatakan kita dapat peningkatan double digit pada Q3 2022 kerana domestic demand. Domestic demand ini berasaskan kepada public spending. Public spending yang Menteri lagi tahu bahawasanya government spending. Saya tak faham dari segi naratif pemikiran Yang Berhormat Menteri yang menyatakan bahawasanya kitaran ekonomi ini hanya berasaskan jangan ada hutang. Saya bercakap atas kapasiti pengalaman saya. Kerana apa? Bagi saya, kerajaan kena spend.
Kerana inilah kitaran ekonomi yang akan memberi pulangan balik melalui hasil-hasil negara melalui kutipan-kutipan teks. Saya minta sangat Yang Berhormat, kalau kita tak bagi government berbelanja lebih, wahal negara-negara lain telah melakukan perkara yang sama dan berjaya. Perkara ini saya harap Yang Berhormat Menteri supaya kita dapat berlapang dada dan memikirkan tentang apa yang patut kita lakukan segera. Kerana perkara ini tidak boleh kita biarkan. Yang kedua, saya minta Yang Berhormat Menteri, apakah jangkaan KDNK Q1 2023 di bawah kerajaan kita, Kerajaan Madani pada hari ini? Terima kasih. Okey, terima kasih Menteri. Datuk Ketua, kalau boleh saya sambut soalan. Tak boleh. Dia tak boleh. Soalan yang sama. Soalannya. Atas perkara yang sama. Ya, silakan Menteri. Terima kasih Pak Yang Besar. Ada dua perspektif mengenai hutang seperti yang ditimbulkan oleh Pak Yang Besar. Perspektif pertama ialah sama ada kerajaan perlu berhutang tinggi mengambil dengan izin pendekatan Keynesian, iaitu lebih banyak kerajaan berhutang membina infrastruktur, maka itu diharapkan akan menjana ekonomi yang akan dikutip melalui kutipan cukai. Tapi sebab itu juga kita perlu ada sasaran-sasaran tertentu supaya kita dapat mengimbangi di antara belanja yang dilaburkan melalui hutang dengan juga kemampuan kita berhutang. Sebab itu, dalam sasaran RMK 12, dan yang ini diusahakan semasa Pak Aguf sendiri pun menjadi Perdana Menteri, bahawa kita perlu mengurangkan defisit negara kita secara teratur supaya menjelang 2025 defisit hutang kita hanya 3.5%. Kalau kebimbangan paya besar ialah kerajaan tidak berbelanja, belanjawan yang dibentangkan oleh Tambun baru-baru ini adalah belanjawan yang terbesar dalam sejarah negara kita. Maksudnya kerajaan telah berbelanja. Perbelanjaan pembangunan sebanyak 90 bilion lebih adalah terbesar dalam sejarah negara kita. Jadi maksudnya tidak timbul soal kerajaan tidak berbelanja. Yang penting ialah kerajaan berbelanja secara berkhemah dan mendapat nilai yang terbaik, bukannya berbelanja dengan berhutang secara buta, tetapi akhirnya bila kita semak 2-3 tahun kemudian, hutang itu digunakan untuk membiayai projek-projek seperti Jana Wibawa. Sebab itu tidak timbul payah besar dari segi aturan perancangan pembangunan kerajaan. Kerajaan akan terus berbelanja besar, tetapi kerajaan tidak akan semata-mata untuk mendapat sokongan rakyat di bawah mengambil hutang yang besar supaya Perdana Menteri nampak popular sehingga kita melepasi tahap defisit yang secara antarabangsanya dikira sudah pun dalam keadaan berbahaya. Kerana dia berkait juga dengan hutang-hutang akan datang yang kita ambil. Kalau kita tersasar daripada sasaran defisit yang kita ada, maknanya penarafan hutang kita adalah lebih tinggi. Setiap kali kalau ada pentadbiran baru mengambil pendekatan berhutang semata-mata tanpa menjaga penarafan defisit dan hutang kita, maknanya jumlah faedah yang perlu dibayar itu berganda dan berganda. Kalau sekarang 40 bilion, 5 tahun lagi jadi 60 bilion. Jadi soalan yang sama payah besar yang perlu diteliti, adakah lebih baik untuk kita membayar hutang melalui bunga faedah sampai 50 bilion setahun, sedangkan wang itu kalau dibelanja secara berhemah dan dikawal hutangnya boleh digunakan untuk membantu terus golongan-golongan rentan seperti yang ditimbulkan oleh Pak Aguf tadi. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya Dr. Kevin Yee Lee Yuan, Bandar Kuching. Terima kasih. Isu kesihatan mental tidak bermaksud gila. Soalan saya nombor 3. Menteri. Terima kasih Panitia Pertua dan juga kepada Yang Berhormat Bandar Kuching. Untuk makluman yang ahli yang berhormat, sebelum pandemik COVID-19, kajian kesihatan dan morbiditi kebangsaan yang dilaksanakan oleh Institut
Institut Kesihatan Umum Kementerian Kesihatan pada tahun 2019 mendapati bahawa prevalen kemurungan dalam kalangan masyarakat Malaysia berumur 16 tahun ke atas adalah 2.3%, iaitu menghampiri 500,000 orang. Semasa pandemik COVID-19 pula, didapati isu-isu yang berkait dengan kesihatan mental turut menunjukkan peningkatan dari segi panggilan yang diterima oleh talian bantuan sokongan psikososial Kementerian Kesihatan. Bagi tempoh Januari hingga Disember tahun 2021, jumlah panggilan yang diterima adalah 212,319 panggilan, iaitu peningkatan hampir 5 kali ganda berbanding dengan 44,061 panggilan dalam tahun 2020. Justru, masalah berkaitan kesihatan mental bukan satu isu yang baru, malah telah wujud sejak sekian lama di Malaysia. Kajian menunjukkan individu yang mengalami kemurungan berisiko 20 kali ganda mempunyai tingkah laku bunuh diri dan mengalami kematian akibat bunuh diri. Oleh itu adalah menjadi jelas bahawa isu percubaan membunuh diri ini perlu dikendalikan sebagai satu isu kesihatan awam ataupun public health issue dan bukannya sebagai satu kesalahan jenayah. Pendekatan ini adalah juga selaras dengan kedudukan antarabangsa di mana menurut International Classification of Disease (ICD) dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO, percubaan bunuh diri diklasifikasikan sebagai satu penyakit dan dikodkan di bawah ICD-11 sebagai MB23.R percubaan bunuh diri, di mana seperti keterangannya adalah satu episod tingkah laku mencederakan diri yang dilakukan dengan niat yang penuh kesederan untuk mengakhiri nyawa individu itu sendiri. Mereka yang cuba membunuh diri perlu dibawa ke hospital bagi mendapatkan penilaian lanjut dan diberi rawatan sewajarnya. Mereka tidak seharusnya disabitkan dengan jenayah kerana mereka berada dalam keadaan mental yang tidak stabil. Kerajaan melalui Jabatan Peguam Negara telah menjalankan kajian secara mendalam berkaitan kesalahan percubaan membunuh diri di bawah Seksyen 309 Kanun Keseksaan dan cadangan pemansuhan undang-undang ini. Kajian ini telah meneliti pendekatan yang diambil di beberapa negara bagi menilai justifikasi dan implikasi pelaksanaannya dari segi perundangan. Susulan kajian tersebut, kerajaan sedang memuktamadkan ketetapan dasar dan juga beberapa rang undang-undang yang berkaitan dalam usaha ini. Sejak akhir bulan Disember 2022, saya selaku Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi telah mempengerusikan sebanyak 10 sesi libat urus dan mesyuarat bersama pelbagai pihak berkepentingan seperti agensi-agensi kerajaan, ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri dan juga Ministry of Home Affairs di Singapura bagi meneliti dan menyelesaikan kesemua perkara-perkara perundangan yang berbangkit dalam usaha ini. Akhirnya, sebagai langkah seterusnya, suatu memorandum jemaah menteri berkenaan usaha ini akan dikemukakan kepada jemaah menteri dalam masa yang terdekat untuk kelulusan dan sejurus itu kesemua rang undang-undang berkenaan akan dibentangkan di Parlimen untuk pembahasan dan kelulusan. Sekian, terima kasih. Silakan Mana Kuching. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan yang baik dan pengumuman yang saya nantikan menyambut baik. Kita tahu bahawa mereka yang mencuba membunuh diri haruslah diberikan sokongan kesihatan ataupun sokongan psikoterapi atau psikososial, bukan dilayan sebagai seorang penjenayah. Namun kita tahu Seksyen 309 satu seksyen saja. Untuk kita benar-benar menangani isu tersebut secara holistik, ada pelbagai pindahan harus dilakukan terutama kepada Akta Kesihatan Mental atau Mental Health Act. Saya nak tanya, apakah rancangan atau perincian kerajaan jika ada untuk meminda Akta Mental Health Act dan apakah
supaya selari dengan semangat yang ingin dibawa oleh Timbalan Menteri. Dan jika boleh, apa jangka masa, saya harap dalam sesi ini kita dapat decriminalise attempted suicide. Sekian, terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat, Mental Health Act itu adalah satu undang-undang yang berkait rapat dengan isu attempted suicide ini. Oleh kerana pada masa ini Mental Health Act itu perlu dipindah. Itu adalah satu rumusan yang telah pun kami mendapati daripada sesi-sesi kami, libat urus kami. Dan Mental Health Act itu pada masa sekarang menimbulkan masalah berkenaan dengan penakrifan seorang yang ingin cuba membunuh diri. Ini boleh menimbulkan masalah berkenaan dengan usaha-usaha untuk menyelamatkan orang tersebut. Jadi untuk menyenangkan usaha menyelamatkan tersebut, rescue efforts, maka Mental Health Act itu perlu dipindah untuk menyenangkan, untuk mengambil keluar penakrifan seorang yang cuba membunuh diri untuk membolehkan enforcement officers seperti bomba, polis dan sebagainya untuk terus menyelamatkan orang yang ingin cuba membunuh diri tersebut bagi tujuan membawanya ke hospital bagi tujuan penilaian dalam tempoh 24 jam. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Sila Besut. Minta maaf Tuan Yang di-Pertua, soalan yang sebahagian daripada soalan yang belum dijawab untuk berkenaan dengan jangka masa yang ditanya oleh rakan saya tadi. Kami berharap bahawa rang undang-undang ini akan dibawa dalam sesi parlimen ini sekarang juga untuk dibentangkan, dibahaskan dan diluluskan. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Ya, Besut. Terima kasih Yang Bertua yang nampak adil. Terima kasih. Thank you. Kadang-kadang tak adil pun ada. Besut. Jangan begitu, Besut. Just straight to the point. Ya, betul. Terima kasih. Menteri, soalan saya, kenapa kita perlu pindah dan juga hapuskan Seksyen 309? Sedangkan dalam kanun acara jenayah kita, bawah 342, kita boleh uruskan mereka-mereka yang unsound of mind, tidak sempurna akal dan sebagainya. Dan boleh dihantar ke hospital untuk menentukan sama ada mereka sempurna akal ataupun tidak. Ada mengalami mental disorder ke apa sebagainya, mana boleh diuruskan. Dan boleh diberi, kalau tidak sempurna akal, mereka boleh dilepaskan dengan jaminan untuk dijaga dengan sebaik-baiknya dan dikawal supaya tidak melakukan apa-apa kesalahan terhadap dirinya dan juga kepada orang lain. Bermaknanya kita dah ada sebenarnya kawalan di bawah kanun acara jenayah. Jadi kita tak perlulah nak hapuskan 309 kanun kesesakan. Sebab kita perlu dihantar ke hospital dulu baru boleh tentukan. Bukannya bila nak membunuh diri ia dianggap sebagai tidak sempurna akal ataupun ada mengalami mental disorder dan sebagainya. Baik, sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, Seksyen 342 itu adalah mempunyai niat yang amat berbeza dengan Seksyen 309. Seksyen 342 itu adalah berkenaan dengan mengambil penilaian terhadap seseorang bagi tujuan menentukan sama ada beliau dapat membuat plea di dalam mahkamah sebelum sesuatu bicara. Itu tujuannya. Seksyen 309 sebaliknya adalah satu seksyen yang menjenayahkan tindakan cuba membunuh diri. Dalam keadaan satu keadaan di mana seorang itu cuba membunuh diri, maka adalah itu merupakan satu keadaan kecemasan di mana efforts must be taken on the spot dengan izin. Bukan seperti 342 di mana kita boleh hantar ke Tanjung Rambutan untuk penilaian dalam 1 bulan yang boleh di-extend dan sebagainya. Dalam Seksyen 309, bila seorang itu cuba membunuh diri, kita perlu
memberi kesan kepada enforcement officers melalui Mental Health Act untuk menyelamatkan dia dengan segera. Jadi itu bukannya satu senario di bawah 342. 342 itu amat berlainan. Tujuannya amat berlainan daripada Seksyen 309. Jadi saya tidak dapat bersetuju dengan pandangan yang berhormat bahawa 309 itu merupakan satu peruntukan undang-undang yang boleh diguna pakai untuk menangani masalah mental yang dicetuskan oleh tindakan-tindakan cuba membunuh diri. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih. Seterusnya Yang Pertua, satu lagi. No. Ada satu lagi seksyen Besut. 344. Ini yang saya kata tadi bila saya sebut, besut kata saya tidak adil. Tidak boleh Tadi boleh bagi tiga orang. Tak. Ini pun soalan yang sama besut tak boleh tala. sebab jawapan tidak menepati apa yang saya cuba Itu jawapan sampaikan. dia besut. Besut tak setuju, too bad. Itu ialah jawapan menteri. Sebab pertuduhan jenayah ni semua pertuduhan termasuk 309. Besut 342 untuk kesemua pertuduhan. Besut tidak boleh. Besut kan dua penggal di sini. Dan bekas hakim pula. Terima kasih. Seterusnya saya jemput Datuk Claire bin Muhammad Noor Ketereh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya mohon izin daripada Yang Pertua untuk memperkenalkan bersama kita hari ini adalah 7 orang yang bersama saya bertempur di TT Negeri Sembilan pada 26 Januari tahun 83. Sila bangun. Veteran ATM. Dah tua-tua dah ni. Ketereh sepatutnya minta Tuan Speaker, bolehkah? Saya mohon tadi kan, saya Begitu. mohon. Okey, minta maaf kalau saya membuat kesilapan, Tuan Speaker. Baik, saya selamat datang tetapi ajukan soalan. Okey, soalan saya soalan nombor 4. Baik, terima kasih veteran, terima kasih ya. Sila duduk. Silakan. Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam perpaduan. Datuk Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat, saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Ketereh di atas soalan yang dikemukakan berhubung dengan pencen hilang upaya bagi anggota veteran. Seperti mana yang kita tahu di Kementerian Pertahanan ini, antara aspek yang menjadi tumpuan di kementerian ini ada 5 perkara